Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa 21 September 2021. Boleh dengar suara saya tak? Boleh ko. Boleh. Okay. So first thing first, saya nak minta maaf dulu, okay, because minggu lepas saya lupa langsung awak cuti sekolah seminggu. Okay, so saya pun memang saya tak ingat langsung awak cuti. Saya tahu cuti sekolah tapi saya tak ingat awak cuti. Okay, so saya ingat awak kelas macam biasa. Jadi saya buatlah kelas hari Selasa tu. Tak ada siapa yang beritahu. Unless sampai hari apa, Jumaat, siapa yang beritahu dengan saya. Baru saya perasan. Okay, so saya minta maaf atas sebab tu. Okay, so sebenarnya hari Selasa lepas patutlah tak ramai yang datang sebab cuti sekolah rupanya. Okay, so saya dah masuk dah bab 4, bab baru sebenarnya. Okay, hari ni kita just mungkin kita boleh go through sekejap apa yang saya dah cover. Hari Selasa masa cuti minggu lepas tu kehadiran hadiran hari ni 21 September. Okay, so basically bab 4 ni adalah kebanyakannya adalah membaca. Okay, so subjeknya chapter ni adalah berkenaan membaca sahaja. Jadi bila membaca saja tu saya rasa boleh pergi cepat lah. Kita boleh habis cepat untuk bab 4 ni sebab awak kena baca dan kena faham, hafal lah, itu saja. Okay, so as I said, kita tengok baliklah apa benda yang saya dah explain minggu lepas untuk berapa belas je yang hadiah itu, tu dah saya tak ingat. Okay, tengok. Okay, so yang mana yang dah masuk kelas minggu lepas tu, okay, inilah yang saya terangkan bab 4. Okay, so jangan risau, dia just pemahaman konsep sahaja. Okay, bab 4 adalah jadual berkala unsur berkenaan dengan macam mana dalam jadual berkala ini disusun. Okay, macam mana sifat-sifat ahli-ahli dalam kumpulan yang sama, dalam kala yang sama. So kita ada 7 subtopik dekat sini. Okay, so yang saya dah cover hari tu adalah perkembangan 4.1, perkembangan jadual berkala unsur, susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden, dan saya dah masuk sampai ni, unsur dalam kumpulan 18. Okay, so hari ni saya akan sambung untuk 4.4 lah. Okay, but then macam saya kata, saya akan terangkan balik dah apa benda sikit lah. Okay, perkembangan jadual berkala unsur, saya harap awak semua boleh buka buku nota. Okay, yang ini banyak kepada sejarah lah. Kita tengok kepada ahli sains kimia yang bukan Islam lah. Okay, so ada 6 orang yang awak kena tahulah apa dia punya sumbangan dia, apa dia punya penemuan dia terhadap perkembangan jadual berkala unsur. Okay, so dalam silibus dimulakan dengan yang pertama ni adalah Antion Lavoisier. Okay, so ni nanti awak baca sendiri dah. So saya just go through balik. Okay, kemudian yang kedua adalah Johann Dobereiner. Okay, apa dia punya sumbangan dia, kita tengoklah nanti kat sini ada. Alright, okay. Kemudian yang ketiga adalah John Newlands. Okay, keempat adalah Lothar Meyer. Okay, apa dia punya penemuan-penemuan dia berkenaan dengan unsur-unsur tertentu, bagaimana dia tempatkan dalam kumpulan yang sama. Okay, and then seterusnya adalah Dmitri Mendeleev. Okay, and then yang terakhir adalah Henry Moseley. Okay, so ada 6 orang ahli sains yang terlibat dalam yang disentuh lah dalam silibus awak berkenaan dengan perkembangan jadual berkala unsur. So saya tak nak explain detail benda ni, boleh baca tolong baca. Okay, alright. Kemudian prinsip asas penyusunan unsur dalam jadual berkala unsur. Okay, unsur kita tahu disusun berdasarkan kepada tertib nombor proton yang menaik. Okay, bermula daripada nombor 1 sehingga ke nombor 118. Which mean that sehingga ke hari ini ada sebanyak 118 unsur yang telah dikenal pasti. Okay, so awak boleh tengok dekat rajah kat sini 4.1, ini adalah 4 unsur baru yang ditemui. Nihonium, moscovium, tennessine dan organison. Okay, yang ini. Okay, so ini just untuk awak punya makluman lah. Okay, awak tak perlu hafal pun kesemuanya. Sekali lagi saya tekankan,
untuk level SPM awak hanya kena tahu daripada unsur nombor 1 sehingga 20. Okay, so itu yang utama lah. Okay, so unsur yang mempunyai sifat kimia yang serupa terletak dalam lajur menegak yang sama. Itu lajur menegak. Itu yang kita panggil dia sebagai kumpulan. Okay, kita panggil dia sebagai kumpulan. Okay, ada yang baru masuk lagi. Mana dia? Okay, kita baru ada berapa orang ni? Alright. Okay. Kemudian saya pergi kepada 4.2 ni, secara dasarnya awak dah ni pun dah familiar, saya rasa dah familiar dah dengan jadual berkala unsur ni. Cuma kita tengok baliklah secara praktikalnya apa yang berkaitan dengan konten dalam chapter 4 ni. Okey, so susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden, okey, kita dah tengok dalam buku teks pun ada, wajib adalah dalam buku kimia. Mana-mana buku kimia wajib dia akan lampirkan jadual berkala unsur. Okey, dan awak tengok dia ada macam-macam color. Okey, so saya dah terangkan minggu lepas, dia color-color ni ada maksud dia lah. Maksudnya dalam kumpulan yang sama dia akan warnakan yang sama. Okey, bukan dia just simply suka hati warna-warna macam tu, tak. Ada reason dia kenapa yang ini satu line ni warna merah, yang ni warna ni. Okay, cuma colour tu dia bolehlah awak tukarkan. Awak tak suka merah, awak pakailah katakan colour hijau. Boleh. Tapi it means for the grouping sebenarnya. Okay, so jadual berkala unsur moden merupakan satu bentuk pengkelasan unsur secara sistematik mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan. Okay, so nombor 1 akan mula daripada belah kiri. Kemudian nombor 2 pergi belah kanan. Okey, lepas tu pergi balik ke barisan yang kedua. Okey, bermula dari kiri, 3, 4 dan seterusnya. Okey, dan saya kata awak kena hafal, make sure that awak biasa dengan unsur daripada nombor 1 sehingga 20. 20 kat sini, kalsium. Okay, so get familiar with these 20 elements in the periodic table. Okay, 20 itu. Hydrogen, helium, lithium, barium, B, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, natrium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, kalium and calcium. Itu 20 yang utama yang awak kena biasakan. Okay, so susunan unsur dibincangkan dari aspek kumpulan. Okay, mana dia kumpulan? Yang baris menegak dari atas ke bawah ni. Okay, atas ke bawah. Okay, kita mula daripada belah kiri, pergi ke belah kanan, awak akan tengok ada 1, 2, 3, 4 sampai hujung sekali ada 18. Itu yang kita panggil kumpulan. So siapa ahli-ahli kumpulan? Daripada atas ke bawah tu ahli-ahli dia lah maksudnya. Okay, so itu kumpulan. Manakala kala ataupun English we call it as period. Okay, kala yang mana dipanggil kala adalah garisan horizontal. Okay, garisan yang horizontal tu kita panggil dia sebagai kala. Okay, so kita ada berapa kala? Okay, kita mula daripada yang paling atas ni kala 1. Okay, kala 2. Okay, dari kiri ke kanan kala tu kita baca dia kala 3. Okay, 4, 5, 6, 7. Okay, so ada 7 kala. Okay, kecuali 2 yang bawah barisan ni. Okay, 2 barisan bawah ni sebenarnya dia slot in dekat sini. Tapi dia kena separate, kena diasingkan atas sebab-sebab tertentulah. Ada kaitan dengan susunan dia tu nanti. Okay, so secara amnya kita ada 7 kala, 7 period. So again, ini kala nombor 1. Okay, this is kala nombor 2, 3, 4, 5. CS, ini kala ke-6 sampai ke RN, kala ke-6. Okay, kala yang terakhir adalah kala 7. Okay, kala ni bermaksud bilangan petala. Kala tu bermaksud bilangan petala. Contohnya, kala FR. Agak-agak FR ni nama dia apa? Siapa tahu? FR ni nama dia apa kalau kita sebut FR? Kita sebut apa FR? Agak-agak FR tu sebutnya apa? France ke? FR itu apa? Siapa tahu? FR. Francium. Okay, FR is francium. Ada orang ke tak ada orang ni dalam kelas saya ni? Senyap jadi. Ada okay. So FR itu francium. Dia duduk dalam kumpulan 1. Okay, dalam kala ke-7. Bermaksud kalau awak lukis gambar rajah atom, awak kena ada lukisan 7 petala. Okay. Dan petala yang terakhir, petala 7 tu yang paling jauh sekali tu, yang paling besar sekali, dalam tu ada 1 elektron valence.
Okey, macam mana saya tahu ada satu elektron valence? Sebab dia duduk dalam kumpulan satu. Dalam kumpulan satu, setiap atom itu mempunyai satu elektron valence. Itu macam mana dia kumpulkan, dia kategorikan. Okey, kalau kumpulan yang sama bermaksud bilangan elektron valence dia sama. Kalau dia kumpulan satu maksudnya satu saja elektron valence. So kalau dah lupa balik apa elektron valence, elektron yang duduknya di petala yang terluar. Okey, so itu So balik pada francium tadi. Okey, francium. Jadi kalau awak nak lukis gambar rajah atom tu, okey, berapa banyak petala awak nak lukis? So saya kata tadi ni katakan ni nukleus. Okey, ni this is the nucleus. Okey, ni color pertama, petala kedua, petala ketiga, petala keempat. Okey, petala kelima. Okey, dan petala keenam. Dah tak muat dah. Okey, lepas tu petala ketujuh. So ada 7 petala dan di petala yang terakhir ni akan ada satu elektron. Itulah maksud dia. Okey, bagaimana atom-atom itu disusun dalam jadual berkala unsur merujuk kepada susunan elektron, merujuk kepada berapa banyak petala yang dia ada, merujuk kepada bilangan elektron valence yang dia ada. Okey, so itu adalah secara dasarnya. So yang mana yang dah lama dah masuk kelas kimia daripada awal dengan saya, dia dah biasalah. Yang baru-baru ni lah. Kalau ada lagi yang baru masuk ke? Ada kawan baru lagi ke dalam kelas ni? Ibn Sina? Ada? Siapa yang paling baru? Ada lagi? Tak ada. Tak ada Alright, okay. So InsyaAllah bulan 10 balik kampus kan? InsyaAllah. InsyaAllah. Dah dapat makluman ke belum? Belum. Oh belum? Tapi macam dengar-dengar kata bulan 10 akan masuk balik saya pun tak, saya dengar-dengar lah. Tapi saya tak tahu sahih ke tak sahih tu. Sahih ke tak? Ada dengar ke tak? Ustaz Razak cakap macam tu. Ada Ustaz Razak ada cakap okay. So itulah. Harapnya betul lah. Okay, so kita bolehlah balik ke kampus. Dan kita kuliah seperti biasalah. So itu lebih berkesan harapnya. Okey, kemudian next slide yang ini dia terangkan berkenaan dengan lajur. Okey, lajur menegak ni tadi adalah kumpulan lah. Okey, so awak boleh tengok dekat sini. Kumpulan-kumpulan itu dinamakan mengikut nombor. Kumpulan 1, 2, 3 sampai 18. Dan ada sesetengah kumpulan ada nama khas dia. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, nama khas. So kalau biasa kita pakai nombor lah kumpulan 1. Nak sebut dia kumpulan apa Kumpulan 1, kumpulan 2, 3, 17, 18. Itu maksud dia. Okey, so saya kata ada kumpulan yang ada nama khas. Okey, later on kita akan tengok Okey, so terdapat 18 kumpulan. Okey, terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur dan kedudukan kumpulan sesuatu unsur ditentukan oleh bilangan elektron valence. Nampak tak? So tadi kalau kumpulan tu adalah kumpulan 1, okey, so kalau dia adalah kumpulan 1 bermaksud di petala terluarnya akan ada satu elektron valence. Okey, kalau kumpulan tu duduk dalam kumpulan 2 bermaksud dia akan ada 2 elektron valence. Okey, yang tengah-tengah ni kita tak tengok sangat. Okey, sebab dia kita akan fokus kepada kumpulan utama. Mana dia kumpulan utama? Kumpulan utama itu adalah kumpulan 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini kumpulan utama kita panggil. Okey, so kita akan fokuskan kepada kumpulan utama. Okey, kumpulan 13 akan ada 3 elektron valence. Kumpulan 14 ada 4 elektron valence. Kumpulan 5 ada 15 ada 5 elektron valence. Ini ada 6 elektron valence, 7 elektron valence, ini ada 8 elektron valence. Itu maksud dia. Okey. Dan okey, so ini dia ulang balik lah apa yang dia katakan sebagai color. Okey, yang saya dah terangkan tadi. Okey. Maksudnya adalah barisan yang melintang tu, horizontal tu. Okey, so ada 7 color. Dan kedudukan color sesuatu unsur ditentukan oleh bilangan petala yang berisi elektron. Okey, so ini okey, kita yang ini jadual ni pun boleh tengok daripada buku teks lah. Okey, unsur-unsur yang dibagi dekat sini. Tengok nombor proton. Okey, menggunakan nombor proton dan macam mana disusun elektron. So saya harap masih ingat lagi lah macam mana Contohnya kalsium. Kalsium ada 20 elektron. Okey, macam mana disusun?
2.8.8.2. Okay, so bermula daripada petala pertama, ini ke petala kedua, petala ketiga dan petala keempat ada 2 elektron valence. Itu maksud dia. Okay, so ini dalam ruangan ni dia bagikan bilangan elektron valence. Okay, kita boleh tahu tengok pada susunan elektron di nombor yang terakhir sekali yang belah kanan. Sama je. Okay, yang ni 1, tengok elektron valence ni 1. Itulah dia ambil. Bromin. Susunan elektron nombor terakhir 7. Menunjukkan dia ada 7 elektron valence. Okey. Dan color. Okey, macam mana nak tahu color? Kita tengok ada berapa nombor. 2.1. Ada 2 nombor. So bermaksud dia duduk dalam color 2. Okey. Krypton. Okey. 2, 8, 18, 8. Ada 4 nombor. So bermaksud dia duduk dalam petala ataupun color 4. Okey, bila awak lukis gambar rajah tu awak kena lukis 4 petala untuk krypton. Okay. Yes. Yang ni macam 18. Mana dia? Ni petala yang ketiga tu. Okay. Dia sebenarnya tadi, okay. So ini daripada awal saya sebab berapa? Bab 2 kot. Saya ada minta awak hafal. Kalau petala 1, okay, petala 1, berapa maksimum elektron kita boleh letak? 2. Okey, kalau petala 2, berapa maksimum elektron kita boleh letak? 8. Betul. Okey, petala 3, berapa kita boleh letak? 18. Okey, 18 sebenarnya. Okey. Petala 4, lebihlah. Okey, sekarang ni kan, dia ada pengecualian untuk petala 3. Okey. Sebenarnya, untuk petala 3, maksimum boleh letak 18. Tetapi untuk level SPM, awak hanya ambil dia 8 sahaja. Okay, sebab tu kalau tengok kalsium. Nampak tak kalsium? Okay. 2, 8, 8, 2. Tengok, patutnya ini boleh letak kat sini kan? 2 patutnya dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 2, 8. Dia boleh jadi 10. Betul tak? Okey. Tetapi apa berlaku sekarang ni? Okey. So dia mengambil kira kepada level SPM. Okey. Level SPM. Okey. So level SPM. Okey, saya dah kata level SPM. Awak hanya ambil tahu berkenaan daripada unsur nombor 1 sampai nombor 20. Okey. Sampai unsur nombor 20. Iaitu daripada hidrogen sampailah ke kalsium. So, bila mana awak mengambil kira yang ini, okey, sila fokuskan susunan elektron dia mengambil kepada konsep yang ini, okey, ikut yang ni. Maksudnya ini ambil 18 tadi kan, so awak ambil ni. Okey, ambil ni saja. Petala 1 maksimum 2 elektron. Okey, petala 2 ada 8, petala 3 pun ambil maksimum 8. Okey, kalau ada lagi pergi ke petala keempat. Okay, so dia macam ni. Okay, dia akan terguna pakai untuk kalsium lah. Contoh kalsium. Kalsium tengok 2882. Okay, so kalsium is 2882. Okay, so sebelum kalsium ada satu lagi adalah kalium. Okay, kalium dengan bilangan elektronnya adalah kalium bilangan elektronnya 19. Okay, 19. Okay, so kalau 19 elektron macam mana awak susun? Kita akan susun 2, okay, 8. Kita akan isi 8 dan kita akan isi 1. Okay, betul tak 19? Okay, 19. Alright, so untuk level SPM ni sebab saya kata tadi daripada nombor 1 sampai nombor 20 sahaja, okay, awak kena guna konsep yang ini. Later on, bila awak dah habis SPM, okay, angkatlah. Bila awak dah habis SPM, awak sambung further degree ke diploma ke, awak belajar subjek kimia, okay, so kita dah tak pakai dah yang ini, konsep ni. Okay, yang itu awak pakai petala ketiga kena ada 18 elektron, kena ada 18 elektron. Okay, jadi sebab tu kalau awak tengok kat sini, tengok sini. Ni contohnya, nampak tak? 18. Yang sebenarnya 18. Petala 3 tu memang maksimumnya is 18 elektron.
Tapi untuk level SPM saya tak tahu kenapa dia buat macam tu, dia mudahkan atas reason apa, saya pun tak pasti. Okey, mungkin nak mudahkan hidup lah kot macam tu kan. Jadi dia ambil petala 1, 2, petala 2 maksimum 8 elektron, petala 3 ambil 8 elektron juga. Tapi ingat ini hanya terguna pakai untuk unsur daripada nombor 1 sampai nombor 20 saja. Okey? Faham tak? Jelas tak? Jelas. Boleh So ingat untuk yang tu dulu. Ingat untuk itu di peringkat SPM dulu. Later on bila dah habis dah ambil degree nanti diploma belajar kimia, awak akan jumpalah macam yang saya kata ni tadi. Okey, so sebenarnya dia 18. Okey. So itu tadi menjawab pada soalan tu tadi, kenapa sini 18 ya. Okey, tapi yang contoh kat sini yang lain ni, kejap saya clear dulu banyak sangat. Okey, so kalau awak tengok ni contoh yang kat sini, ini tengok, ini semua nombor-nombor yang mana daripada 1 sampai 20 saja. Nampak tak? So bila lebih daripada tu, dia dah tak pakailah konsep yang tadi saya terangkan. Okay? Alright. Ada soalan lain lagi? Ada? Tak ada? Okay? Alright. So yang ini pun saya dah terangkan hari tu sebenarnya berkenaan. Okay. Dia dalam chapter 4 ni dia ada beberapa kumpulan yang dia akan fokuskan penerangan. Kita tengok kumpulan apa tadi describe. Okay. Kita akan pergi ada beberapa kumpulan. Okay. Kalau awak tengok dekat slide sini dekat dalam subtopik ni kita akan fokus, maksudnya kita akan bincang dengan lebih lanjut kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan. Ada 3 kumpulan ni yang awak akan fokus dengan lebih lanjut. Kenapa dia nak buat? Baca dah. Dia berurus. Okay. So kumpulan ada 3 kumpulan, 18, 1 dengan 17 yang awak kena tahu dengan lebih lanjut. Okey, kemudian color kita akan tengok color 3. Ni color 3 ni. Ni color 3. Yang ada natrium, magnesium, aluminium, silikon. Ni awak akan tengok nanti. Awak akan study lepas ni. Kita akan tengok. Okey. So yang saya dah sentuh sebelum ni adalah kumpulan, kita mulakan dengan kumpulan 18 lah. Ini saya dah sentuh. Okey, kumpulan 18. Ini ahli-ahli dia. Boleh bukalah jadual berkala unsur, boleh tengok. Ini ahli-ahli dia, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon dengan organeson. Okey. Nama lain kumpulan 18 dipanggil sebagai gas adi. Dia dipanggil sebagai nama lain gas adi ataupun gas lengai. Lengai ni maksudnya maksudnya tidak bertindak balas. Dia lengai, dia tidak bertindak balas. Dia tak ada apa-apa reaction. Okey, gas adi ataupun kita panggil sebagai gas nadir. Okey, kalau English they call it as terms dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai apa tu? Apa tu? Saya tulis apa? Boleh baca tak? Apa? Noble gas. Noble gas. Okay, so kumpulan 18 in English they call it as noble gas. Noble ni kan orang yang, noble ni kan macam suci macam tu, perfect, macam tu noble. Okay, so dia panggil sebagai noble gas. Okay, so kenapa dia panggil macam tu? Sebab kumpulan 18 ni unsur-unsurnya adalah unsur yang paling stabil, kumpulan yang paling stabil. Apa maksud stabil dekat sini? Dia tidak akan mengalami tindak balas apa-apa dengan unsur lain, dengan keadaan lain dah. Okay, dia tak perlu bertindak balas. Dia tidak perlu bergabung ke menyingkirkan elektron ke apa, tak ada. Tak ada apa-apa dia perlu buat sebab dia dah stabil. Tetapi berbanding dalam unsur-unsur lain dalam kumpulan, dalam jadual berkala unsur-unsur lain ni semua kena buat something untuk dia jadi stabil. Tetapi kumpulan 18 tak perlu dah sebab dia stabil. So dalam arti kata lain, kumpulan 18 ni adalah idola. So dia adalah idola, bermakna unsur-unsur lain dalam jadual berkala dia cuba nak jadi macam salah satu unsur dalam noble gas. Dia punya idola tu akan paling hampir lah. Contohnya kalau katakan fluorine. Fluorine, siapa idola dia paling hampir? Neon. Macam mana saya kata yang hampir? Tengok pada lokasi dia lah dalam jadual berkala unsur ataupun kita tengok kepada nombor proton. Fluorine nombor proton 9. Okey, fluorine, nombor proton fluorine
9. Okey, siapa noble gas paling hampir dia? Neon. Kenapa? Sebab neon ni ada 10 elektron. Paling hampir. Jadi fluorine ni akan cuba jadi macam neon. Nak jadi macam mana kat sini? Maksudnya dia cuba jadikan bilangan elektron dia ni sama dengan bilangan elektron dalam neon. Itu maksud dia. Bukan dia bertukar jadi neon. Bukan dia masuk fluorine tu bertukar jadi neon. No. Dia cuba menjadikan bilangan elektronnya sama macam idolanya yang terhampir, which is neon. Okay. Kenapa nak sama? Sebab kumpulan 18 ni yang paling stabil. Kita kan kalau kita kata idola tu maksudnya orang yang paling, idola kita adalah orang yang paling sempurna lah pada mata kita. Tu maksud dia. Okay. So itu analogi saya bagi untuk unsur-unsur dalam jadual berkala dia cuba jadi macam kumpulan 18. Okay. Right. Kemudian ini pun dah dinyatakan dalam textbook pun ada. Okay, bersifat tidak reaktif secara kimia. Ini yang katakan lengai. Kerana mempunyai petala valens yang telah diisi penuh dengan elektron. Diisi penuh dengan elektron ni maksudnya petala terluar dia ada 8. Okay. Gas adi mencapai susunan duplet atau oktet yang stabil. Okay, apa maksud duplet? Duplet bermaksud ada 2 elektron. Oktet bermaksud mencapai 8 elektron. Okay. Mana dia? Telah mencapai susunan elektron duplet ataupun oktet yang stabil menyebabkan atom gas adi tidak menderma, tidak menerima atau berkongsi elektron dengan atom unsur lain. So ini yang saya kata tadi, dia tak akan bertindak balas. Dia tak akan buat apa-apa. Buat apa-apa tu apa? Buat apa? Dia tak akan dermakan elektron, dia tak akan cari elektron lain, dia tak akan kongsi elektron dia yang ada dengan atom lain. Itu maksud dia. Okay. So atom gas adi wujud sebagai monoatom. Mono maksudnya satulah, single, mono. Okay. So bila kita kata gas, kebiasaannya gas ini dia akan wujud dalam bentuk molekul. Okay, macam mana tulis? Kalau oksigen. Okay, kalau molekul gas oksigen, kita tulis formula dia akan tulis O2. Kan 2 ni. Ni molekul, kita tak panggil dia sebagai atom. Okay, gas apa lagi? Gas hidrogen. Macam mana tulis formula gas hidrogen? H2. Ini molekul. Dia gas. Dan dia kena dalam keadaan molekul. Tetapi kalau untuk kumpulan gas adi, kumpulan 18, semua ni gas. Helium, semua. Ni semua wujud dalam keadaan gas. Tapi tak perlu tulis 2. Kenapa? Tak perlu dah. Dia tak perlu bergabung. Kenapa dia 2? Macam oksigen ni, kenapa dia 2? Bermaksud atom oksigen bergabung dengan satu lagi atom oksigen. Dia bergabung. Kenapa dia kena bergabung? Sebab dia tak stabil. Okay. Tetapi kalau kumpulan 18 tadi, dia tak perlu bergabung apa-apa. Dia boleh stand alone. Neon, dia wujud dalam keadaan gas. Dia just tulis formula kimianya neon saja. Bermaksud dia single atom. Itu yang dia tulis kat sini, dia nyatakan sini adalah monoatom. Okay, so itu gas adi. Dan gambar rajah kalau awak tengok kat sini pun, okay, semua ada color-color. Ni dah macam apa ni? Sebenarnya lampu. Bila kau tengok sekali tengok dah macam beluncas ke apa pun bentuk dia ni. Okay, so it's actually lampu, cahaya. Dia nak tunjukkan gambar ni, nak tunjukkan gas adi yang berbeza, dia akan menghasilkan warna yang berbeza sebenarnya. Itu ciri dia. Okay, that is gas adi. Okay, yang ini pun kita dah tengok perubahan sifat fizik. Okay, sifat fizik adalah sifat yang kita boleh nampak, sifat yang kita boleh ukur. Okay, kita boleh ukur. Contohnya tinggi, berat, takat lebur, takat didih, itu semua kita boleh ukur. Okay, jadi dekat sini saya bagikan jadual 4.2 ni, sifat fizik unsur kumpulan 18. Ini boleh refer pada jadual dalam textbook awak. Okay, so yang ini jejari dia. Okay, kita boleh tengok makin ke bawah kumpulan, makin besar jejari dia. Tengok atas is 0.05 nanometer. Xenon 0.13. Yalah, sebab bila makin ke bawah, saiz atom tu makin besar. Sebab petala makin banyak. Jadi saiz dia makin besar. Okay, so saiz atom itu makin besar. Okay, takat leburnya pun makin meningkat. Takat didih makin ke bawah pun makin meningkat. Kenapa? Sebab lagi besar atom,
lagi banyak tenaga diperlukan untuk putuskan ikatan. Sebab tu takat lebur, takat didih dia makin bertambah. Okay, and then ini dia bagikan data ketumpatan. Ketumpatan maksudnya bila kita masukkan di dalam air lah, dia floating ke, dia tenggelam ke. Okay, so boleh refer lah kepada jadual 4.2 dalam textbook. Okay, kenapa dia ulang balik? Mana dia skip? Kejap sikit. Ini kita buang. Okay, then hari tu saya stop sampai ni je lah, 14. Okay, yang ni saya stop kat sini hari tu. Okay, dan yang ini adalah kegunaan unsur kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. Same point, saya gunakan point yang sama daripada textbooks. Okay, so helium boleh tengok kat sini lah apa dia punya kegunaan dia, digunakan dalam belon kaji cuaca. Kan, tahu kan belon kaji cuaca yang mana tu? Yang mana? Belon kaji cuaca ataupun belon panas, udara panas tu. Yang orang naik tu, yang dalam ada bakul tu kan, lepas tu kita duduk dalam tu. Itulah belon tu. Okay, so dalam belon tu dia isikan adalah gas helium. Kenapa dia isikan gas helium? Sebab gas helium ni yang paling ringan. Okay, sebenarnya helium bukan paling ringan. Paling ringan adalah gas hidrogen. Gas hidrogen H2. Berapa jisim ni? Ni 2. Helium berapa jisim? Helium jisimnya 4. Mana saya dapat jisim-jisim semua ni? Daripada nombor nuklear lah. Daripada nombor nuklear. Okay, so helium adalah bukan paling ringan. Paling ringan adalah hidrogen. Tetapi kita tak boleh isi gas hidrogen dalam belon udara panas tu. Sebab nanti dia meletup. Okay, hidrogen ni dia aktif. Dia boleh bertindak balas. Boleh bertindak balas. Dia boleh meletup. Dia bergabung dengan oksigen, dia jadi air. So bila jadi air, maknanya awak isi dalam belon tu air. So macam mana belon nak terbang? Berat. Okay, tapi bila awak isi helium ni dia stabil. Dia tak akan bertindak balas dengan apa-apa unsur. Jadi sebab tu dia ringan dan dia boleh terbang. Maknanya awak nak terbang pun selamat. Tak ada meletup ke, tak ada jadi apa-apa ke. Okay, itu maksud dia. So kebiasaannya, kegunaannya adalah itulah, digunakan dalam belon kaji cuaca dan digunakan di dalam tangki oksigen penyelamat. Okay, so dia letak dalam tangki juga. Okay, kemudian yang kedua adalah heat neon. Okay, gunakan dalam lampu papan iklan. That's why you dapat color-color lampu tu. Okay, next is argon. Okay, digunakan di dalam mentol elektrik. Nampak ni, dia isi gas. Gas argon. Okay, again, kenapa tak isi gas oksigen? Kan sebab oksigen pun boleh bertindak balas. Itu sebabnya dia isi gas argon. Kenapa nak kena isi gas? Sebab dia nak avoid lah sebarang tindak balas yang berlaku kepada mentol tu. So you need to create something macam keadaan sekeliling tu dia dalam keadaan stable supaya nanti dia tak interact dengan current yang ada dalam tu. Okay, so you tak boleh nak isi dengan gas oksigen. Kita isilah dengan gas argon. Sebab argon tu lengai. Okay, membekalkan atmosfera lengai. Nampak tak? Atmosfera maksudnya keadaan yang vacuum, lengai, tak ada apa-apa tindak balas. Dalam kerja mengimpar pada suhu yang tinggi. Lagi-lagi pada suhu yang tinggi. Nampak tak? Sama lah maksudnya dalam mentol. Dalam mentol ni pun kan panas, suhu tinggi sebenarnya. Okay, so kena wujudkan satu keadaan yang lengai. Dia macam lengai ni, faham tak maksud lengai ni tadi? Jelas tak? Okay, supaya kita nak dalam keadaan tu takkan ada apa-apa yang boleh bertindak balas. Dengan, ialah pada suhu tinggi kan, dengan current yang ada, dengan haba yang ada. Okay, so kita tak nak ada apa-apa reaction. So that's why dia kena lengai. Okay, kemudian krypton, okay, digunakan di dalam lampu denyar kilat pada kamera. Ini basically kamera-kamera yang lama ni lah, macam ni. Okay, and dan dalam laser untuk rawatan retina mata. Okay, xenon pula digunakan dalam lampu rumah api. Okay, dan digunakan dalam ubat bius. Okay, kemudian radon digunakan dalam merawat kanser. Okay, so kanser tu bila dalam treatment radioterapi.
Okay, radioterapi So kalau cancer you ada macam-macam treatment lah. Yang biasa kita dengar adalah kemoterapi. Okay, kemoterapi tu maksudnya dia inject ubat, chemical dalam your body. Okay, untuk bunuh sel-sel sel-sel cancer tu. Okay, kalau radon ni digunakan untuk rawatan kanser juga, tapi untuk treatment radioterapi digunakan gelombang. Okay, so digunakanlah bahan radon tu. Okay, so itu kegunaan untuk kumpulan 18. Jadi awak boleh nampak dalam bab 4 ni bila dia dibincangkan kumpulan-kumpulan tersebut, apa yang awak kena tahu adalah daripada segi kegunaan dia, daripada segi sifat fizik dia, makin kumpulan ke bawah tu adakah sifat fizik dia bertambah, berkurang, macam tu lah. Okay, apa dia punya sifat umum ahli-ahli dalam kumpulan 18 tu. Okay, so till now sehingga ke peringkat ini awak tak nampak pun ada sebarang pengiraan. Betul tak? Okay, so that's why saya kata bab ni sekejap je kita boleh habis sebenarnya. Just explain bla 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 bla. Kalau tak explain pun awak boleh baca sebenarnya. Okay, and then nak dapat further details, you boleh google lah, tengok daripada internet ke apa ke berkenaan dengan penggunaan gambar-gambar yang berkaitan untuk kumpulan-kumpulan yang kita bincangkan. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Senyap sunyi ni saya seorang je membebel Mana ni? Mana ni? Ada orang ke tak ada orang? Okay, ada soalan tak? Tak ada Zul. Ada Okay, tak ada Right, kita ada berapa orang ni? Ada 21 orang. Okay, so 21 orang, siapa yang tak ada? Mesti ada kot 20. Kita ada berapa orang? 20, 22. Macam dah makin banyak makin ramai dah ni. Okay, so next is hari ni sebenarnya saya nak masuk yang inilah. Okay, unsur dalam kumpulan 1. Okay, kumpulan 1 kita tahu dalam jadual berkala unsur yang paling hujung belah Kiri. Okay, paling hujung. Logam ke bukan logam? Kumpulan 1 logam ke bukan logam? Logam kan? Logam paling logam. Paling bersifat logam. Okey, siapakah ahli-ahli kumpulan 1? Dimulai dengan hidrogen sebenarnya. Okey, kumpulan 1 ni dimulai paling atas sekali adalah hidrogen. Tetapi dia kumpulan 1, tetapi dia adalah bukan logam. Hidrogen dia bukan logam. Okey, dia special sikit. Dia kena duduk dalam kumpulan 1 sebab dia ada satu elektron sahaja. Okey, satu elektron, itulah elektron dia, itulah elektron valence. Okey, sebab tu bila dia ada satu saja elektron merangkap elektron valence satu, jadi sebab tu dia diletakkan dalam kumpulan 1. Tapi dia bukan logam. Tu awak kena ingat. Okey, so kita kat sini kita nak fokus kumpulan 1 yang bersifat logam lah. Nama lain kumpulan 1 dipanggil logam alkali. Siapa ahli-ahli kumpulan 1? Dimulai dengan hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium and francium. Okay, hai Lina nak kahwin rubella cucuk first. Ini daripada zaman saya belajar dulu. Kita buat buat lagu macam mana nak hafal. Okay, dulu saya hafal tapi saya pun dah tua, dah lupa dah jarang amalkan. Okay, so ada daripada 118 unsur tu kita hafal buat lagu. Hai Lina nak kahwin rubella cucuk first. Belum mau kahwin sebab belum ready. Bila dah cukup betul lah dia punya lagu dia. Saya pun dah tak ingat. Okey. Tapi kumpulan 1 ni saya ingatlah. Hai Lina nak kahwin rubella cucuk first. Itu sequence dia, susunan ya. Hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Okey. So semua tu adalah logam kecuali hidrogen. Okey. Then kegunaan unsur kumpulan 1 dalam kehidupan seharian. Okey, ini dia bagi secara ni je lah Okey, lithium, kita biasa tengok bateri lithium. Okey, pakai bateri lithium kat mana? Dalam bateri lithium lagi tahan lah. Okey. Dalam power bank macam tu dalam apa lagi alat-alat yang kita ni lah yang memerlukan bateri yang buat handphone macam tu. Okey, so dia pakai bateri yang tahan lama daripada lithium. Okey, kemudian natrium. Okey, natrium digunakan untuk buat lampu. Okey, ada spesifik lah lampu wap natrium.
Ini ada fungsi dia lampu ni. Okay, so saya nak buat Google, tengok apa kegunaan. Apa beza lampu wap natrium dengan lampu Kalimantan yang biasa ke, lampu mentol ke, apa beza? Okay, ada beza kegunaan dia. Okay, kemudian kalium. Okay, digunakan dalam pembuatan baja kalium nitrat. Apa ni semua? Ini sekejap saya edit mana dalam pembuatan kalium, baja kalium. Okay, nitrat. Okay, so kalium ni baja. Okay, so digunakan untuk buat baja. Oh, itu saja. Saya tak pasti dalam textbook sama. 3 sahaja ke yang dibincangkan dalam textbook ni, boleh tengok pada dah. Kejap. Saya buka textbook. 3 je ke? Kenapa saya letak 3 saja? Saya tertinggal. Dalam textbook dia bincang berapa? Kumpulan 1. Oh yes. Betul lah 3 sahaja. Okay, lithium, natrium, kalium. Okay, lepas ada rubidium, cesium and francium, dia tak masukkan lah. Okay, so boleh tengok lah nanti dalam internet. Okay, kemudian kita tengok kepada perubahan sifat fizik unsur menuruni kumpulan 1. Okay, so dalam jadual 4.3 ini, dia just fokuskan kepada 3 unsur ni sahaja. Sebab apa? Ini 3 unsur yang tak lebih daripada 20 nombor proton dia. Lithium 3, natrium 11, kalium 19. Dia fokus yang ni saja. Okey, kita boleh tengok daripada segi jejari. Okey. Makin ke bawah kumpulan kan, dia susunan dia makin ke bawah kumpulan 1 lithium ni duduk lithium mana dia? Lithium duduk dalam kala 2. Okey, kala 2. Natrium dalam kala 3. Kalium dalam kala 4. Jadi bila awak lukis gambar rajah tu, awak boleh bayangkan tak berapa petala awak nak lukis. Okay, so ikutlah dia duduk dalam kala berapa. So kalau lithium kala 2, awak kena ada lukis 2 petala lah. 1, 2. Berapa elektron valence nak letak? 1 saja. Bagi 1. Okay, so makin ke bawah kumpulan, tengok saiz dia makin besar. Okay, dan takat lebur pun makin. Kenapa takat lebur dia makin berkurangan? Takat lebur negatif tertinggal ke betul ke tak betul? Kita tengok balik. Kenapa takat lebur dia berkurang? Takat lebur dibandingkan dengan unsur lain seperti ferro. Okey, nanti kita tengok kenapa dia berbeza macam ni. Okey, takat didih pun dia patutnya kenapa dia makin kurang ni? Yang rendah dibandingkan okey. Mengapakah takat lebur dan takat didih unsur semakin berkurang? Okey, dia ada jelas kat dalam textbook. Okey, dalam ni saya tak letak. Ada tak? Oh, ada. Kejap. Okey. Okey, menuruni kumpulan, saiz atom bertambah besar. Yes, clearly kita boleh nampak daripada segi jejari atom. Menyebabkan ikatan logam menjadi semakin lemah. Okey, so oleh itu semakin kurang tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam. Okey, sebab sifat dia kumpulan 1 ni makin besar, elektron valence tu makin mudah disingkirkan. Okey, analogi dia macam ni lah. Macam kita makin jauh, maknanya tarikan graviti, tarikan tu makin lemah. Okey. So kalau lithium tadi kita ada 2 saja petala. Okey, gambar rajah lithium mana saya nak lukis ni? Okey, kita kat sini. Okey, ni lithium. Okey. Elektron valence ada 1. So tarikan antara elektron valence dengan nukleus ni sangat kuat. Tapi kalau kalium ada berapa petala? Kalium ada 4 lah. So kita akan lukis kat sini. Saya lukis sini nukleus. Okey, 1, 2, 3, 4. Saiz makin besar. Elektron valence ada berapa? 1. Kita akan fokus tarikan antara nukleus dengan elektron valence sahaja. Elektron dalam-dalam kita tak fokus. Ada tarikan tapi kita tak fokus. Kenapa kita tak fokus? Sebab elektron kat dalam tu tak penting. Yang penting adalah elektron valence. Sebab elektron valence ni yang akan terlibat dalam tindak balas. Okey, so berbalik kepada kalium tadi, saiznya makin besar berbanding dengan lithium. Jadi elektron ni makin mudah dibebas sebab tarikan nukleus tu makin lemah. Okey, so oleh sebab itu yang menyebabkan takat lebur dan takat didih dia makin berkurangan bila
Saiz atom kumpulan satu tu makin besar. Okay, so itu dia punya explanation dia lah. Okay. And then merupakan logam yang bersifat lembut, berketumpatan rendah dan terapung di atas permukaan air. Okay, itu sifat dia. Dan logam alkali ini mempunyai permukaan kelabu yang berkilat pada suhu bilik. Okay, dia adalah pepejat. Okay, so dia logam. Okay, right. Then kita pergi kepada sifat kimia unsur kumpulan satu. Sifat kimia bermaksud kemampuan dia untuk bertindak balas lah, merujuk kepada tindak balas. Okey, unsur kumpulan satu mempunyai satu elektron di dalam petala valens. Okey, ini kita tahulah dia ada satu elektron valens. Okey, dalam tindak balas kimia, atom-atom ini menderma satu elektron dan membentuk ion yang bercas positif satu. Okey, ini awak kena ingat. Kumpulan satu semua akan menjadi ion bercas positif satu. Macam mana dia jadi ion bercas positif satu? Caranya dia buang satu elektron. Elektron mana dia buang? Elektron yang di petala valens lah. Okay. Again, kenapa nak kena buang? Sebab dia buang elektron, sebab dia nak jadi stabil macam salah satu unsur kumpulan 18. Contoh, saya bagi contoh natrium. Okay, natrium. Natrium ada berapa elektron? Natrium ada berapa elektron? Natrium ada berapa elektron? 11. 11. Okey. Kalau kita buat susunan elektron dia macam mana? Macam mana nak buat susunan elektron dengan 11 elektron? 2. 2. 8. Okey, titik 8. 1. Okey, 1. Lukis gambar rajah atom. Ada berapa petala saya nak lukis? Ni lukis. Berapa petala saya nak lukis? 3. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Awak boleh masukkan elektron dalam petala 1. Letak 2 pangkah, 2 titik ke. Petala 2 letak 8 elektron. Petala 3 awak letak 1 elektron. Okey, saya nak lukis kat petala 3 saja. Saya tak nak lukis petala 2, petala 1. Okey, kenapa saya lukis kat petala 3? Sebab itu yang terluar, petala valens. Okey, ada 1 elektron. Okey, sekarang apa berlaku? Natrium ni dia akan ikut idola dia. Okey, siapa idola dia? Kumpulan 18. Banyak ahli kumpulan 18. Siapa yang paling hampir dengan natrium? Siapa yang paling hampir dengan natrium? Kumpulan 18. Paling hampir ialah paling hampir dengan natrium. Siapa? Neon. Neon ada berapa elektron? 10. Nampak tak? Natrium ada 11 elektron. Idola dia adalah neon dengan 10 elektron. Jadi apa dia kena buat? Dia nak jadi macam neon. Okay? Jadi saya kata tadi nak jadi macam tu macam mana maksudnya? Bilangan elektron dia akan cuba ikut sama macam bilangan elektron neon. Neon ada 10, dia ada 11. Apa dia kena buat? Buang 1. See, nampak tak? So ini yang dia buang. Okay, so bila dia buang sekarang, okay, dia bukan jadi atom dah. Bila dia buang, dia akan jadi sebagai ion positif 1. Okay, kenapa positif 1? Sebab dia dah buang 1 elektron. Okay, kalau awak masih ingat kita belajar bab 2, kalau tak silap saya, kita belajar macam mana kita nak kira proton, elektron, neutron. Ingat lagi tak? Proton ada berapa? Dalam natrium atom, atom natrium, ada berapa proton? 11. Ada berapa bilangan elektron? 11. Sama, 11. Berapa bilangan neutron? Okey, bilangan neutron awak kena tolakkan daripada nombor nukleon 23, tolaklah dengan nombor proton 11, awak dapatlah dia 22. Okey, tapi sekarang apa buat? Natrium ni dia dah buang 1 elektron. Jadi berapa? Dia akan jadi ion natrium. So berapa proton? 11. Kita tak kacau proton. So proton dia sama macam atom. Berapa elektron sekarang? 10. 10. Oh.
Berapa neutron? Neutron pun kita tak kacau. So neutron dia akan sama macam dalam atom. Okay? Kita tahu proton bawa charge positif. Positif 11 lah. Elektron bawa charge negatif. Dia ada 10 elektron. Maka dia bawa charge negatif 10. Okay, 10. Neutron tak ada charge. Selesaikan berapa jumlah charge ni. Dapatlah positif 1. Sebab itulah dia jadi positif 1. Okay. Faham tak? Kenapa dia jadi ion bercharge positif 1? Sebab dia buang 1 elektron. Kenapa dia buang 1 elektron? Sebab dia nak jadi stabil macam kumpulan 18. Untuk kes natrium, siapa idola dia? Neon. Okay? Neon ada 10 elektron. Jadi natrium cuba untuk jadi 10 elektron juga. Jadi macam mana dia kena buat? Dia buang 1 elektron. Okay, so itulah cerita dia bagaimana kumpulan 1 boleh menjadi ion positif 1 dengan cara dia buang elektron. Okay, ini saya bagi contoh untuk natrium. Samalah ceritanya kalau awak gunakan untuk unsur lain kumpulan 1. For example, kalium. Kalium masih kumpulan 1, 19. Siapa idola dia paling hampir kumpulan 18? Jawapannya adalah argon. Argon ada 18. So, kalium dengan 19 nak jadi macam argon 18 macam mana? Samalah macam cerita tadi. Okay? Buang elektron, dia jadi ion positif. Tak percaya macam mana dapat charge positif 1? Tadilah saya tunjuk tadi. Okay? Right. Ada soalan tak? Faham tak ni? Macam mana jadi positif 1? Ada soalan tak? Tak ada. Ada. So kalau awak buka buku teks, okay, muka surat 88, okay, yang benda ni saya terangkan ni dekat muka surat 88. Okay, dalam tu ada eksperimen sebenarnya, eksperimen 4.1. So saya harap sangat kita boleh masuk kelas, balik ke kampus, balik ke Smart Hafiz macam biasa supaya saya boleh buat eksperimen 4.1 ni dengan awak. Kalau tengok kat sini dia mengkaji tujuan eksperimen 4.1 ni dah mengkaji sifat kimia unsur kumpulan 1. Awak akan buat tindak balas, dia tengok tindak balas buat apa, letak dalam air, kemudian awak akan bakar. Okay, so kita tengok apa yang akan berlaku. So lagi cepat balik, lagi cepatlah kita boleh buat eksperimen supaya praktikal tu awak dapat feel tu buat praktikal tu nanti. Okay, so itu sifat kimia kumpulan 1. Okay, kemudian yang ini adalah tindak balas unsur kumpulan 1 dengan gas, dengan air, dengan gas oksigen dan klorin. Okey, ini awak boleh tengoklah macam mana rupa. Okey, dalam gambar rajah ni ini adalah rupa untuk lithium, sodium, potasium. Semua ni isi dalam apa ni? Diisi dalam botol kaca. Okey, dan dalam botol kaca ni diisi, nampak tak? Dia ada isi cair dalam ni. Agak-agak apa diisi dalam ni? Dalam botol ni. Air suling. Air suling. Salah. Okey. Dia punya logam nampak yang lithium ni dia terapung. Okey, sodium ni yang kat bawah ni, potasium ni yang kat bawah ni, dia dah makin berat. Jadi dia dah tak terapung lah. Dia tenggelam lah. Okey. Tetapi awak boleh perhatikan dalam setiap botol ni, selain daripada dia isi bahan kimia tersebut, dia ada isi cecair. So tadi saya tanya cecair itu apa? Okey, siapa yang jawab tadi? Air suling? Salah. Air salah jawapan dia. Okey, untuk pengetahuan awak, yang dia isi itu adalah minyak. Dia isi dalam tu minyak, bukan minyak masak, minyak parafin. Okey, minyak parafin. Okey, kenapa dia isi dalam minyak? Sebab minyak ni akan menghalang udara masuk, oksigen masuk. Kenapa nak halang oksigen masuk? Sebab kalau kumpulan 1 ni bergabung dengan oksigen, dia boleh meletup. Dia boleh meletup. Jadi, kalau awak isi dia dalam air, dia akan bertindak balas dengan air. Okey? Untuk kita avoid perkara itu berlaku, kita rendam, kita letak dia dalam minyak. Okey? So, bila dia dah dalam minyak, dia tak akan bertindak balas dengan oksigen, dia tidak akan bertindak balas dengan uap air. Sebab kumpulan 1 ni reaktif. Okey, so dia senang bertindak balas. Okey, so itu ingat kumpulan 1 bila kita simpan,
kita kena simpan dia direndam dalam minyak parafin dipanggil. Okay, so lithium, natrium dan kalium mempunyai sifat kimia yang sama tetapi kereaktifannya berbeza. Okay, bermaksud mana lagi cepat bertindak balas? Adakah lithium? Adakah sodium? Adakah potasium? Okay, so itu kereaktifan yang berbeza. Okay, semua boleh bertindak balas. Itu dia kata sifat kimia yang sama. Maksudnya kalau ini boleh terbakar, sodium pun boleh terbakar, potasium pun boleh terbakar. Tapi apa maksud dia mempunyai kereaktifan yang berbeza? Maksudnya, contoh dia bakar tadi. Lithium mungkin ambil masa 10 minit baru dia terbakar. Sodium ambil masa 5 minit baru dia terbakar. Potasium seminit saja dia dah terbakar. Itu maksud kereaktifan berbeza. Okey? Sifat kimia sama, maksudnya semua boleh dibakar. Okey? Kereaktifan berbeza, maksudnya tempoh masa tu mana lagi cepat. Kalau dia lagi reaktif, tempoh masa dia bertindak tu lagi cepat lah. Lagi pantas. Okey? So jelas tak tu? Jelas tak? Okey, so itu kereaktifan. Okey, ini kita tengok adalah tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air, gas oksigen dan klorin. Okey, saya tengok ni. Okey, ini banyak ni nak kena explain. Saya rasa kita stop. Okay, untuk tindak balas ni saya stop dulu lah kat sini. Okey, so ini saya akan sambung untuk kelas yang seterusnya. Untuk tindak balas unsur kumpulan 1. Okay, and then saya akan sentuh, selepas tu saya akan sambung pula dengan kumpulan 17. Yes, kumpulan 17. Okay, so untuk hari ni saya stop dulu sampai dekat sini. Okay, dan awak boleh tengoklah memang tak ada pun sebenarnya pengiraan. Okay, kita punya bab 4 ni memang membaca sahaja, tak ada pengiraan. Okay, so kelas seterusnya saya biasa buat hari Jumaat. Hari Jumaat kan pukul 2.30. Okey, tapi untuk minggu ni saya tak boleh buat kelas hari Jumaat sebab saya ada di kampus kita ada meeting. Okey, so hari Jumaat petang tu saya ada meeting. Okey, jadi saya mohon untuk nak ubah slot kelas hari Jumaat itu untuk dibuat pada hari Khamis. Saya tak nak buat malam lah, saya buat hari Khamis. Okey, so saya nak buat hari Khamis pukul 2.30. Okey. Ada kekangan tak? Ada masalah tak? Hari Khamis ada clash dengan subjek lain ke apa ke? Tak ada? Petang? 2.30? Tak ada Tak ada Alright. Okay. So clear lah. So kita akan jumpa pada hari Khamis pukul 2.30 untuk saya sambung berkenaan dengan sifat kimia kumpulan 1 dan saya akan masuk kepada kumpulan 17 pula. Okay, right. So ada apa-apa soalan sebelum kita stop kelas kita hari ni? Tak ada? Tak ada. Right. So kalau tak ada apa-apa, kita stop dululah untuk hari ni. Yang belum tulis kehadiran, boleh tulis dekat chat room tu, dekat chat box tu. Okay, so tak ada apa-apa. Itu saja. Terima kasih pada semua yang hadir. Jumpa hari Khamis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cikgu.